Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Darul Ghufran? Okey, silap. Takut salah sebut nama. Apa khabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Cuaca pun Masya Allah, Tabarakallah. Hai. So ada yang sudah bangun ke belum bangun ni? Ke ada masih lagi di atas katil? Tengok Ustazah dekat phone atas katil gitu ya? Boleh jugalah ya. Tak kisahlah tengok macam mana. Yang penting belajarlah ya. Okay? Ke sedang sibuk di dapur ke apa, nak dengar Ustazah ceramah ke apa pagi ni? Okey saja, tak ada masalah. Ramai juga yang beri salam kepada saya di sini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi semua. Saya beri salam tadi. Jawablah ya. Waalaikumsalam. Kak Zah situ jawab. Kak Zah beri salam. Okey. Sedang tunggu Ustazah ni. Oh Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Kak Zah setia menanti saya. Mudah-mudahan hingga ke syurga penantiannya. Okey, so kita lihat di sini ada siapa lagi yang bersama dengan saya. Kak Mas juga. Geng tepi tangga. Lah ya Kak Mas, bila kita nak duduk kat tepi tangga lagi Kak Mas? Kak Mas ni dia kalau datang kuliah kita secara fizikal, dia akan duduk di tepi tangga. Jangan tanya saya tepi tangga tu di mana. Hanya mereka yang datang saja kuliah akan tahu mana tepi tangga itu. Okay, so dia punya tempat tu dia akan duduk kat atas tangga tu kan. Hai bye-bye daripada atas. Okay, so dia mesti rindu dengan tangga Masjid Darul Ghufran yang menjadi tempat duduk dia yang setia. Mungkin tangga itu pun merindui Kak Mas. Alhamdulillah lah ya, tapi yang penting walau apa jua keadaannya, kita masih lagi dapat meneruskan pengajian kita walaupun menerusi online. Mudah-mudahan usaha kita selama ini ya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey baik muslimah, hari ini kita akan menyambung pengajian kita. Kalau minggu lepas kita tak baca kitab kan? Okay, so hari ini kita akan sambung pengajian kita untuk kitab adab, salah kitab. Untuk kitab Fawaidul Fawaid, adab tu mana? Masjid Kampung Siglap ya, ini Masjid Darul Ghufran Sakinah, jangan lupa. So kitab kita, tada! Okay, this one. Sebab ramai juga masih tanyalah guna kitab apa. Okay, so Ustazah guna kitab ini. Jadi kalau sesiapa yang tidak ada kitabnya, bolehlah ya, sila dapatkan. Tapi kalau tak ada pun tak masalah lah. Yang penting terus belajar ya. Okey baik, jadi hari ini kita masih lagi berada di bab kita yang keberapa? Kita pun tengah depan laptop. Jaisyah, Masya Allah, Tabarakallah. Rindu Ustazah. Ya, rindu juga pada semua. Terima kasih di atas rindu yang dikirimkan. Okey, kita berada di bab yang keberapa? Mungkin ada sesiapa boleh jawab untuk saya? Sebelum kita mula, boleh letakkan di ruangan komen, Muslimah. Kita berada di bab yang keberapa? Oh, hari ini walaupun hujan tapi kapal terbang di atas masih lagi berbunyi. Okey, kita berada di bab yang ke-25. Ya. Bab C, Ustazah, muka surat 123. Muka surat 124, bab yang ke-25. Sebentar ya, saya tunggu kapal terbang di atas tu dia berlalu. Okey, Adila jawab 25 di muka surat 123. Kak Aslinda jawab bab 25. Lama pula kapal terbang ke atas ni. Okey, bab 25 mengagungkan Allah, betul Kak Mas. Bab 25 mengagungkan Allah. Cuma hari ni kita akan sambung bab yang ke mana? Bab yang poin yang mana? Bab kita bab 25.
Sesiapa yang lupa, kita berada di bab yang keberapa? Kita berada di bab yang ke-25. Bertajuk mengagungkan Allah. Dan hari ini kita akan menyambung perbincangan dalam bab kita yang ke-25 pada poin kita yang D. Ya? Poin kita yang D. Sifat hamba yang cerdas. Halaman 124. Tadi ada yang dah jawab ya? Muka surat 124. Kak Rosi situ jawab. Ada Adila 25D. Okey, betul. Boleh saya minta admin tutupkan banner di bawah itu? Terima kasih. Poin D. Bukan C ya, D. Poin kita yang D. Terima kasih kepada admin kita. Okey, baik. Jadi kita berada di poin kita yang di sifat hamba yang cerdas di halaman 124. Ya, halaman 124. Tidak ada yang muka surat berbeza kan untuk kitab kita ini? Ada tak? Yang halamannya berbeza muka suratnya. Tapi dia poin D juga, sifat hamba yang cerdas, cuma dia page dia lain. Ada tak di situ? Saya rasa untuk kitab kita yang ini tidak ada kan, sebab setiap minggu saya tanya semuanya sama sahaja halamannya. Jadi mungkin di sana tidak ada sebarang masalah lah ya. Sila rujuk pada halaman 124. Tapi kalau ada yang berbeza, nanti kalau ada teman-teman kita yang tiba-tiba datang setengah jalan masuk ke apa kan, okey. Boleh maklumkanlah di ruangan komen, nanti mungkin mereka boleh semak semula komen-komen yang telah diberikan ya. Kita berada di bab yang keberapa dan juga di halaman yang keberapa. Okey, baik Muslimah. Untuk perbincangan kita pada pagi ini, kita akan membincangkan tentang sifat hamba yang cerdas sebagai kesinambungan bagi topik kita di poin yang C. Di poin yang C, kita bincangkan tentang apa kita bincangkan? Tentang mengagungkan Khalik, perbezaan mengagungkan Khalik di antara kita nak agungkan pencipta kita dan juga menghormati makhluk. Jadi di dalam perbincangan itu, kita juga ada menegaskan bahawa seseorang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan musibah, dengan ujian dalam kehidupan dia, ia merupakan satu bentuk pengajaran bagi diri dia agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi untuk poin kita yang di ini, dia nak berikan satu penerangan yang lebih lanjut. Ya, berkenaan dengan musibah, ujian yang berlaku dalam kehidupan manusia. Sebab itu, bila kita rujuk pada perenggan yang pertama di dalam poin kita yang di ini, apa kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah untuk perenggan itu? Beliau kata begini, ya, orang yang cerdas dan mendapatkan taufik akan mengambil pelajaran dari sesuatu yang lebih ringan daripada cubaan di atas. Cubaan di atas maknanya pada sesi yang lepas kita bincangkan tentang ujian yang Allah berikan ke atas seseorang hamba. Musibah, kecabaran dalam kehidupan dia, kesusahan. Allah tarik nikmat-nikmat yang ada dalam diri dia. Okay? Itu semua adalah ujian dan cubaan yang Allah berikan kepada dia. Namun di sini Imam Ibn Qayyim nak kata gini, kalau orang yang bijak, mereka yang memiliki sifat yang cerdas, kemudian dia adalah orang yang mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mengambil pengajaran daripada sesuatu yang lebih ringan jika kita nak bandingkan dengan ujian dan cubaan. Maknanya sebelum Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan musibah, dengan ujian, ada beberapa perkara yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan pada diri kita ini yang menyebabkan kita boleh jadi hamba-Nya yang kembali kepada Allah. Apa dia? Okey, kita lihat di sini.
dia akan menutupi kekurangan-kekurangan dalam hal fizikalnya dengan akhlak dan perbuatan-perbuatan yang mulia. Kita ada tubuh badan kita ini muslimah. Tubuh badan kita tidak kekal. Ya, tubuh badan kita tidak kekal. Umur kita ketika kita berusia 12 tahun, kemudian masuk ke usia 20 tahun, adakah sama keadaan tubuh badan kita? Berbeza. Kemudian daripada 20 tahun kita menginjak usia ke umur 30 tahun contohnya, berbeza sedikit. Daripada sudut stamina, energi, kan, kekuatan, kesihatan dia berbeza. Kerana kita semakin lama semakin tua. Itu perbezaannya. Ya, bila semakin kita meningkat usia ini, seharusnya ini kita panggil sebagai kekurangan yang ada pada fizikal. Ya, bila umur kita semakin meningkat, maknanya ada kekurangan pada fizikal kita. Jadi bagaimana kita ingin menampung kekurangan yang terdapat pada fizikal kita itu tadi? Maka disebutkan begini, kita tutupi ia, ya, dengan apa tadi? Dengan akhlak dan perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatan yang mulia. Semakin tua usianya, maka semakin bertambah baik keimanannya. Okey, itu maksudnya. Semakin tua usianya, maka semakin baik dan bertambah baik keimanannya. Maknanya di sini kita nak kata begini. Orang yang semakin berusia, ya, semakin bertambah baik keimanannya. Kita, kalau orang yang cerdas, semakin dia meningkat usianya, kita tak kata semakin berkurang keimanannya. Itu dia agak tak normal lah kan. Sebab itu ya muslimah, bila kita lihat kalau orang semakin tua tapi dia semakin jauh daripada Allah, semakin buat perkara-perkara yang tidak baik, kita akan rasa ada kan orang Melayu kata apa kan, apa tu? Rumah kata pergi, kubur kata mari, ya betul tak? Dah usia dah macam gitu kan, tapi buat benda-benda yang dahsyat, buat perkara maksiat, kita duk pelik lah. Dah tua tapi buat macam ni. Kita mesti cakap gitu, betul tak? Kita dah tua dia tapi kenapa dia gitu kenapa dia gini Kita pelik. Okey, kita rasa pelik. Kenapa perangainya sedemikian? Yang mana seharusnya semakin bertambah usia kita, semakin baik daripada sudut keimanannya. Kan semakin lagi nak dekat dengan masjid, tapi sekarang susah sikit lah nak pergi masjid. Okay, itu tak apalah, kita letak tepi dulu point itu ya. Semakin kita tua, semakin kita berusia, semakin kita nak duduk pengajian, semakin kita nak datang kuliah, semakin kita nak dengar perkara-perkara yang baik, semakin kita nak insaf kerana apa kita tahu kita ni tak lama lagi ni. Ya, kita tak lama lagi. Usia kita ni mungkin sikit lagi je kan, dah nak end dah tu kan. Jadi sebab itu dia semakin baik keimanannya. Ya, semakin baik akhlak diri kita, semakin baik kemuliaan-kemuliaan yang ada pada diri kita. Kerana semakin tua diri kita ini. Inilah yang dimaksudkan dengan satu bentuk pengajaran yang Allah berikan kepada kita yang lebih ringan sebenarnya. Yang ada pada diri kita. Tak perlu kita nak tunggu Allah berikan kepada kita dengan musibah. Tak perlu kita nak tunggu Allah berikan kepada kita dengan ujian. Bila kita lihat apa yang ada pada diri kita, semakin hari keadaan kita semakin menurun prestasinya. Ya, tak kira kita di peringkat yang mana sebenarnya muslimah. Jangan kata, tu untuk makcik-makcik umur 40. Umur 40 ke atas tu bukan makcik ya. Marah orang makcik. Umur 40 ni kan, umur 60, 50 tu makcik-makcik lah ustazah. Tak apa, kita muda lagi, enjoy. No, saya tak kata gitu. Maknanya kita berada di peringkat yang mana pun usia kita, ia adalah bentuk pengajaran yang Allah nak berikan kepada kita. Semakin meningkat usia, semakin kita dekat kepada Allah. Maksudnya semakin kita nak mati tu. Bila kita meningkat usia kita. So kalau umur kita naik 20, 25, 28, kita ni janganlah nak syok sendiri rasa muda je, usia masih panjang. Tak semestinya. Sebab berapa ramai orang yang muda
namun dia meninggal dunia. Sebab itu muslimah, kita lihat begini. Dalam surah Ghafir, dalam surah Ghafir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang penciptaan manusia. Dalam kitab kita tidak didatangkan kepada kita dengan ayat Al-Quran ini, tapi Ustazah datangkan ia sebagai untuk menguatkan perbincangan kita pada pagi ini. Iaitu, apa kata Allah? Allah kata begini, kan? Surah Ghafir ayat yang ke-65. Tentang keadaan fizikal kita, tentang penciptaan manusia itu bagaimana. Iaitu Allah kata begini muslimah. Huwallazi khalaqakum. Huwallazi khalaqakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min alaqatin, thumma yukhrijukum tifla, thumma litablughu ashuddakum, thumma litakunu syuyukha. Wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita supaya apa? La'allakum ta'qilun. Supaya kalian menjadi orang yang berakal, iaitu kita fikir kenapa Allah ciptakan kita dalam keadaan yang begini. Iaitu, pertama sekali Allah sebutkan, dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Okey, dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dari setitis air benih, iaitu daripada setitis air mani. Kemudian dari sebuku darah beku. Kemudian dari seketul daging. Ini proses penciptaan kita manusia daripada satu tahap ke satu tahap. Kemudian Allah kata apa? Ia keluarkan kamu berupa kanak-kanak. Kita lahir daripada perut ibu kita, keluar daripada rahim ibu kita sebagai seorang bayi. Sebagai seorang bayi, kemudian jadi kanak-kanak, menginjak dewasa, kan? Sebab tu Allah kata di situ, yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum. Hingga sampai ke peringkat umur dewasa, thumma litakunu syuyukha. Kemudian kamu dipanjangkan umur hingga sampai menjadi tua. Itu diri kita begitu muslimah. Proses ataupun penciptaan kita ni, tahap penciptaan kita sedemikian Allah tetapkan. Ada ke keluar-keluar terus jadi tua? Tak ada. Tak ada orang keluar-keluar terus jadi tua, tak ada begitu. Keluar-keluar terus jadi kanak-kanak? Tidak. Dia mesti melalui proses, kan? Jadi setitis air mani terlebih dahulu, kemudian proses di alam rahim, keluar, jadi bayi, kanak-kanak. Setelah itu menginjak kepada usia dewasa, akhirnya tua. Tapi di sini Allah kata, wa minkum, ada di kalangan kalian, wa minkum mayutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamma. Ada di antara kamu yang dimatikan sebelum itu. Allah melakukan kejadian yang demikian supaya kamu sampai ke masa yang ditentukan untuk menerima balasan. Maknanya ada antara kita, sebab tu tadi saya kata, kalau kita muda kan kita jangan suka sangat kita ni. Kita rasa mati tu lambat lagi. Kerana menerusi ayat ini kita dapati Allah kata ada antara kita yang telah dimatikan sebelum itu. Ada antara kita kan daripada dalam perut ibu je tak sempat dah jadi baby. Gugur. Kalau kita rujuk dalam kitab tafsir Ibn Kathir dijelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala hentikan proses itu melalui keguguran, lahir ke dunia, meninggal dunia, kan? Maknanya keluar, ada baby je keluar. Tapi dia meninggal dunia, betul tak? Maknanya sampai situ saja tempoh usianya yang Allah tetapkan. Ada memang keluar alhamdulillah sihat, tapi memang tiba-tiba usianya 7 bulan, 8 bulan meninggal dunia. Ada kanak-kanak umur 3 tahun, 4 tahun meninggal dunia. Betul tak? Kemudian ada yang umur 14 tahun, 12 tahun meninggal dunia. Ada umur 20 tahun meninggal dunia. Maknanya Allah tak tetapkan kita ni, ada antara kita tak sampai pada usia tua. Tak sampai pada usia tua. Dan hari ini jika umur kita, contoh umur kita ni mungkin 30, 36, 38, belum tentu kita akan sampai ke usia 40. Kena ingat itu.
Ya, belum tentu kita akan sampai kepada usia tersebut. Inilah yang Imam Ibnul Qayyim katakan, ia sebagai bentuk pengajaran pada diri kita. Bahawa kita tidak kekal. Yang menjadi bentuk peringatan pada diri kita. Kita seharusnya fikir sebagaimana yang Allah sebutkan tadi, la'allakum ta'qilun, supaya kalian jadi orang yang berakal berfikir. Kerana apa kita nak fikir? Kerana kita tak kekal. Hidup kita ni tak lama. Ada perkara yang lebih penting untuk kita kejarkan, iaitu akhirat kita. Sebelum kita nak tunggu Allah berikan musibah pada diri kita ni muslimah, kan kadang-kadang kita kata, yelah orang ni kalau dah kena musibah baru je ingat Tuhan. Kan dah terkena tu baru ingat Allah. Tapi sebelum kita nak terkena dengan musibah, nak terkena dengan ujian ini, lihat pada diri kita. Yang semakin hari semakin tua, semakin hari kurang daripada sudut kekuatannya. Jadi apa yang perlu kita buat pada diri kita ini yang Allah ciptakan? Itu tadi, dengan proses demi proses sebagai bentuk peringatan agar kita faham kita ini hamba Allah yang tidak kekal, yang seharusnya menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik dan perbuatan-perbuatan yang mulia. Okey, dan perbuatan-perbuatan yang mulia. Sebab itu, bila kita rujuk dalam ayat Al-Quran yang lain, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang keadaan diri kita. Tentang keadaan diri kita. Bagaimana kita ni muslimah? Dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-54. Apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin, ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan yang lemah. Selepas berkeadaan lemah itu, dia menjadikan kamu kuat. Setelah itu, dia menjadikan kamu lemah pula serta tua beruban. Betul kan? Keadaan diri kita begitu. Kita keluar daripada perut ibu kita dalam keadaan yang lemah, makna kita seorang bayi yang memerlukan orang angkat kita, memerlukan bila kita nak jalan bertatih semua, memerlukan kepada kekuatan orang lain untuk bantu kita. Yang mana kita buang air kecil, kita nak makan, semuanya memerlukan kepada bantuan orang lain, iaitu kedua ibu bapa kita untuk membantu kita melakukan semua aktiviti. Nak pakai baju, nak apa semua, mak ayah kita yang sediakan. Bermakna kita dalam keadaan yang lemah. Lalu apa kata Allah? Kami setelah itu, kami jadikan dia kuat. Selepas keadaan yang lemah itu, dia pun Allah jadikan dia kuat. Kenapa kita kuat? Kerana kita dah masuk kepada zaman kanak-kanak kita, masuk kepada zaman remaja, masuk kepada zaman dewasa. Itulah kekuatan kita yang mana kita boleh buat semua perkara dengan sendiri. Ya, boleh makan sendiri, minum sendiri, kan pergi toilet sendiri. Kita tidak memerlukan bantuan orang lain. Kerana apa? Kita ada kekuatan diri kita. Tapi, kemudian apa kata Allah? Lalu kami jadikan orang itu tadi lemah pula serta tua beruban. Sampailah kita masuk kepada usia tua kita. Apa yang berlaku ketika kita tua? Pada masa kita tua, ada antara kita yang sudah tidak ada kekuatannya lagi. Yang memerlukan bantuan anak-anak, memerlukan bantuan orang lain untuk bergerak. Mungkin ada antara kita yang bertongkat, ada antara kita yang dah tak mampu untuk naik tangga, kan kaki sakit dan sebagainya. Nak duduk pun kena dibantu oleh orang lain. Di sinilah Allah kata dia mula menjadi lemah, tua dan beruban. Ini keadaan kita muslimah yang Allah ciptakan sebagai bentuk peringatan kepada kita. Dan kita yang masih muda ni, kan kita yang masih muda yang mendengar ini, kita semua akan melalui proses ini. Saya juga akan melalui proses itu. Ya, yang mana kita saat muda ini, tak nak hilanglah suara saya. Sebentar ya.
Yang mana kita saat muda ini bila kita baca ayat Al-Quran, yang tadi kan surah Ghafir ayat 65, kemudian di sini surah Ar-Rum ayat 54 itu tadi, ia menjadi peringatan pada diri kita agar jangan sesuka hati kita ni nak melakukan perkara-perkara yang jahat di atas muka bumi ini. Keadaan diri kita yang sentiasa berubah itu tadi sampailah kita masuk ke dalam liang lahat. Ia menjadi peringatan supaya sentiasa kita ini dekat kepada Allah. Kerana kita pun tak tahu bila usia kita akan berakhir. Mungkin tak sampai kita tua beruban, kita sudah bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam keadaan yang begitu, apa yang kita nak bawa ketika kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala kelak? Banyak kali saya pesan muslimah, bila kita jumpa Allah, bila kita mati, jangan bawa kekecewaan. Jangan bawa hasad dengki. Jangan bawa hati yang kotor. Jangan bawa perkara-perkara yang kita rasa kita tak puas hati. Jangan bawa semua itu sampai kita mati. Hati ini, bila kita, kalau bolehlah ya muslimah, bila kita mati, kita nak mati dalam keadaan yang hati kita khalisan, suci, bersih daripada hal-hal yang jahat. Kita nak bertemu Allah dalam keadaan yang sedemikian. Maka sebab itu bila kita memahami tentang proses penciptaan diri kita ini, yang mana kita tak perlulah muslimah nak tunggu Allah uji kita, Allah berikan kepada kita dengan musibah, barulah kita nak solat, barulah kita ni nak jadi muslimah yang solehah, barulah kita ni nak jadi muslimah yang sujud kepada Allah. Tak perlu sebenarnya. Lihat pada diri kita kan yang tak kekal ini, ya, yang mana banyak sangat kekurangannya. Sebab itu tadi dia kata, semakin kita ini ada kekurangan daripada sudut fizikal kita, semakin bertambah usia kita, seharusnya ia menjadikan diri kita seorang muslimah yang mana mantap keimanannya. Menjadi seorang muslimah yang baik akhlak dirinya, cantik hatinya. Sebab kita tak pernah tahu bila masanya kita akan mati muslimah. Jadi kalau bolehlah, kita nak mati ni dalam keadaan yang hati kita suci, bersih, kita tak bawa perkara-perkara yang jahat. Itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Maka sebab itu juga kita lihat pada line yang berikutnya di sini, apa kata beliau? Semakin tua usianya maka semakin bertambah baik keimanannya. Walaupun kekuatan fizikalnya, walaupun kekuatan fizikal kita semakin berkurang, tetapi kekuatan iman, keyakinan dan harapannya kepada Allah dan hari kiamat semakin meningkat. Kita nak begitu muslimah dalam hidup kita. Tak apa, semakin kita ni kekurangan daripada sudut fizikal kita, semakin kita meningkat usia kita kan. Yang penting kekurangan daripada sudut fizikal, kekuatan, energi kita, iman kita semakin kuat. Sebab itu muda-muda lagi kita kena belajar agama. Ya, muda-muda lagi kita kena belajar agama. Selama kita ada kekuatan, kita kena belajar agama. Supaya bila kita semakin kurang fizikalnya, semakin mantap keimanan kita. Kerana kita faham begitulah cara Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Tapi Ustazah juga tak menafikan, ya, kalau mungkin kita ni semua ada masa-masa yang mana ada orang dia lambat sedikit, ada orang dia memang cepat kan. Ada orang begini muslimah. Saya selalu kata gini, kita ni ada pelbagai macam keadaan ataupun tahap-tahap, ya, proses kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang daripada muda sampai ke satu usia tahap tu dia memang tak solat, memang tak baik. Ya, maaf saya guna perkataan ini, ya, tak baik. Mungkin akhlaknya, lidahnya tak pandai jaga. Tapi ada sampai satu tahap yang mana dia sedar tentang kesilapannya. Mungkin pada masa itu usianya ialah usia 50 tahun. Baru dia sedar. Dan pada usia 50 tahun itu barulah nak masuk kuliah, baru nak belajar agama, baru nak belajar mengaji, baru nak insaf. Tak apa saya kata. Yang penting kesedaran itu ada pada diri kita. Jangan kita rasa sudahlah, dah tua dah, sudahlah. Jadi sampai game sudahlah, buat sampai game sudah game over, dah senang. Tak boleh gitu muslimah. Maknanya kita ni
Tak kira usia kita apa pun. Ya, kita kena terus. Bila dah ada kesedaran itu, terus. Jangan biarkan. Jangan tutup pintu kesedaran tersebut. Kita kena kejar dan kita kena ambil dan terus masuk ke dalam pintu kesedaran itu yang akhirnya menjadikan kita seorang muslimah yang baik. Itu kita hendak. Jangan ada satu pintu kesedaran yang sudah terbuka tapi kita malangnya kita tutup kembali pintu kesedaran itu. Itu kita tak nak. Kan? Allah sebenarnya, Allah dah buka banyak pintu kebaikan untuk diri kita. Antaranya daripada sudut usia itu tadi, muslimah. Usia kita ni antara cara Allah berikan kepada kita, Allah bukakan untuk kita pintu kebaikan sebagai satu bentuk kesedaran bagi diri kita. Ya? Tapi sejauh mana kita ni nak mengambil ia sebagai salah satu bentuk yang ataupun sebagai salah satu peluang yang memperbaiki diri kita ke arah kebaikan. Yang memperbaiki hati kita ini ke arah hal-hal yang baik. Sejauh mana kita nak ambil peluang itu? Itu yang kadang-kadang ramai antara kita lupa. Sebab itu Imam Ibn Al-Qayyim kata ini adalah sesuatu yang lebih ringan daripada musibah. Yang perlu kita ambil peluangnya, yang perlu kita ambil ruangnya agar kita dekat dengan kebaikan, agar bertambah baik, kuat keimanan yang ada dalam hati kita ini. Ya. Jadi, kita lihat begini. Orang yang makin bertambah usianya, Nabi kata dia adalah orang yang paling baik. Orang yang paling baik. Antara orang yang paling baik. Sebab hadis yang menunjukkan ramailah di kalangan sahabat tanya kepada Nabi, siapakah yang paling baik di kalangan kami, siapakah yang paling baik di kalangan kami, ya? Ada banyak. Tapi antaranya ialah hadis ini yang Nabi SAW berikan jawapannya kepada para sahabat. Paling baik di kalangan kita, di antara kalian kan, bila ada orang yang bertanya, ataupun Nabi SAW di sinilah ya, Nabi perjelaskan, Nabi beritahu yang paling baik antara kita. Nabi kata, ala unabbi'ukum bi khiyarikum. Maukah kalian aku beritahukan orang yang paling baik di antara kalian? Apa kata mereka? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Jadi Nabi jawab apa di sini, muslimah? Khiyarukum atwalukum. Khiyarukum atwalukum a'mara. Khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum akhlaqa. Baginda bersabda, sebaik-baik kalian, ya, sebaik-baik kalian adalah yang panjang umur dan baik akhlaknya. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang panjang umur dan baik akhlaknya. Oh, jadi kita ni panjang umur, Ustazah. Alhamdulillah kita ni antara yang terbaik. Betul. Mereka yang Allah panjangkan umurnya adalah antara yang terbaik. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kata, ataupun di sini Nabi SAW sebutkan yang paling baik antara kita ialah yang mereka paling panjang umurnya. Umur umat Nabi SAW ini, ya, muslimah, kalau kita nak rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan, dalam riwayat itu menyatakan bahawa Nabi sebutkan dah anggaran kita umat Nabi SAW ni umurnya ialah antara 60 hingga 70. Nabi kata apa? A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Ya, anggaran usia umur umat aku ini antara 60 hingga 70. Sedikit wa aqalluhum man yajuz dhalik. Sedikit yang akan melewati ataupun yang akan melebihi usia itu. Memang ada di kalangan kita yang lebih usianya 70 tahun. Ada antara kita yang 100 kan? Ada. Kita tak nafikan. Ya, ada. Tapi sedikit. Namun kebiasaannya usia kita 60 hingga 70. Yang kekal ni, yang hidup. Kemudian meninggal dunia. 60, 70 tu usia kita. Maknanya dah end dah. Tahap-tahap dah nak habis dah tu usia kita. Kan? Kalau bateri tu dah nampak dah satu je. Dia punya bar tu kalau tinggal satu dah bar tu. Anggaplah macam bateri kita ni kan, boleh tengok handphone, oh alamak tinggal satu lah. Begitulah. Kalau umur kita dah masuk 60 hingga 70.
Ini bentuk peringatan yang Nabi SAW nak beritahu kepada kita. Tapi bila kita dapat sampai usia 60 hingga 70, itu perkara yang baik muslimah. Maknanya panjang juga usia kita. Ya, panjang juga usia kita. Sebab itu, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan begini. Maaf, dalam Al-Quran pula. Dalam hadis, Ustazah pun dah tertukar. Dalam hadis Nabi yang lain, ya maaf. Dalam hadis Nabi yang lain, maknanya hadis ini menguatkan hadis tadi ya yang Ustazah sebutkan. Yang mana Nabi kata, mahukah kalian aku kabarkan kepada kalian orang yang paling baik di kalangan kalian. Jadi Nabi kata apa tadi? Yang paling panjang umur kalian, okey, yang paling panjang umurnya. Jadi di sini ada juga hadis yang lain. Nabi SAW sebutkan yang mana Nabi kata apa? La yatamanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata ahadukum inqata'a amalu. Janganlah salah seorang daripada kalian mengharapkan kematian. Dan janganlah meminta mati sebelum datang waktunya. Selama kita, Allah berikan kepada kita dengan usia dan umur ini muslimah, ya, jangan kita ni mengharapkan kematian. Ya. Jangan kita mengharapkan kematian. Dan jangan pula kita doa kepada Allah minta kematian. Jangan kita minta itu. Kerana apa? Nabi kata, amalan kita terputus bila kita meninggal dunia. Sekarang ini, kenapa kita masih lagi mampu untuk beramal soleh muslimah? Kerana kita ada nyawa. Kita ada usia. Dengan nyawa dan usia itu, Allah berikan kepada kita peluang dan ruang untuk beramal soleh, untuk bertaubat, untuk buat baik banyak-banyak. Tapi dia akan terhenti, amal soleh kita akan terhenti bila kita mati. Yang mana kita tak ada peluang lagi untuk beramal soleh sampailah kita meninggal dunia. Sehingga dalam Al-Quran ada kan, dalam Al-Quran mengatakan orang yang mati yang dalam kubur tu kan, minta kepada Allah, walaupun sesaat tak apalah ya Allah, kau naikkanlah aku ke atas muka bumi supaya aku dapat bersedekah sebanyak-banyak, supaya aku dapat buat baik sebanyak-banyak, supaya aku dapat beramal soleh. Itu harapan dan angan-angan orang yang sudah berada di liang lahat muslimah. Itu angan-angan mereka. Kita sekarang ni yang belum masuk liang lahat lagi, jangan pula kita mengharapkan kematian. Jangan pula kita minta kematian. Kerana ia adalah peluang untuk kita beramal soleh sebanyak-banyaknya. Jadi Allah berikan peluang kepada kita sekarang ini. Rebut peluang itu. Jangan ada peluang ambil letak tepi. Tak apalah, kita enjoy banyak-banyak. Ramai orang begitu. Tak fikir, tak apa, kita masih muda lagi kan, tua lambat lagi. Jangan begitu muslimah. Tadi saya dah tekankan, kita mati tak pernah dah. Allah tak pernah nak tentukan hanya orang tua saja meninggal dunia. Ramai orang muda meninggal dunia. Jadi jangan fikir tua tu lambat lagi, mati tu lambat lagi. Sebab tu kita ni muda-muda kena banyak beramal soleh. Muda-muda lagi kena banyak kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu, di sini Nabi kata begini dalam hadis riwayat Muslim ini. Sedangkan umur seseorang mukmin, bila kita orang yang beriman ni muslimah, tidak akan bertambah melainkan menambah kebaikan. Kenapa Nabi kata sedemikian? Kerana bila semakin banyak usia kita, semakin banyak amal kita. Sebab itu disebutkan sebagai kebaikan untuk kita. Sebab itu tadi Nabi kata apa? Yang terbaik di kalangan kalian ialah yang panjang umurnya. Kenapa begitu? Maknanya tak semualah orang yang panjang umur itu terbaik ya. Ada syaratnya. Bila dia panjang umur, dia gunakan umurnya untuk tujuan-tujuan yang baik. Beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu dia jadi insan yang terbaik. Ya, sebab itu jadi insan yang terbaik kerana dia tidak memutuskan dirinya daripada beramal soleh. Dia gunakan umurnya untuk perkara-perkara yang betul-betul bermanfaat dunia dan akhiratnya. Pernah dengar tak tentang 3 orang daripada Bani Uzrah yang datang jumpa Nabi SAW? Ada 3 lelaki ni.
Yang mana saya nak berikan cerita ini Muslimah sebagai satu bentuk peringatan kepada diri kita tentang umur yang panjang ini, bagaimana, kenapa Nabi katakan ia adalah perkara yang baik untuk kita. Ya, semakin kita ada umur, kenapa ia baik? Walaupun ada di kalangan teman-teman kita yang mungkin sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Ada kan? Ada juga di kalangan teman-teman saya yang sudah mendahului saya. Ya, maknanya kita lihat dia meninggal dalam usia yang muda. Dan Allah masih lagi beri peluang kepada kita ini untuk menghirup udara itu. Kenapa Allah berikan? Dan kenapa Nabi kata kita yang masih ada usia ini adalah yang terbaik? Kerana amal soleh kita. Apa buktinya? Di sini ada kisah. Ada satu kisah yang mana disebutkan ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan li ghairih. Dalam hadis ini ada beberapa orang di kalangan Bani Uzrah. Mereka ini datang kepada Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis itu 3 orang di kalangan mereka memeluk agama Islam. Ya, 3 orang di kalangan mereka memeluk agama Islam. Dan Nabi tanya di kalangan sahabat, siapa yang nak bantu aku untuk jaga 3 orang ni? Mu'allaf lah ya. Di kalangan mu'allaf ini. Maksudnya untuk berikan penginapan, untuk berikan tanggungan kepada orang ini. Jadi Talha radhiyallahu an, dia offer untuk berikan tanggungan, maknanya untuk pelihara, untuk jagalah 3 orang mu'allaf ini di kalangan Bani Uzrah. Jadi dia bawa pulang. Dia berikan penginapan dan sebagainya lah, dia jaga. Tiga lelaki Bani Uzrah ini. Jadi, Talha ceritakan tentang bagaimana ketiga-tiga lelaki ini meninggal dunia. Ya, bagaimana ketiga-tiga lelaki ini meninggal dunia. Talha kata, ada pada satu ketika Nabi SAW menyediakan pasukan. Ya, Nabi SAW menyediakan pasukan untuk berperang. Jadi lelaki pertama ini ikut pergi berperang. Dia ikut pergi berperang dan pada masa itu dalam peperangan tersebut dia mati syahid. Lelaki pertama ini. Okey. Lelaki pertama mati dalam keadaan yang mati syahid. Kemudian ada satu ketika lagi Nabi SAW menyediakan sekali lagi pasukan untuk pergi berperang. Lelaki kedua ikut pergi berperang dan lelaki kedua itu juga mati syahid. Jadi ini pengakhiran hidup. Pengakhiran hidup ketiga dua lelaki itu. Lelaki yang pertama akhir hayatnya ialah mati syahid. Lelaki yang kedua juga sama. Akhir hayatnya mati syahid. Namun Talha kata apa? Lelaki yang ketiga, dia meninggal dunia di atas katilnya. Lelaki yang ketiga, dia meninggal dunia di atas katilnya. Ya, ni 3 lelaki tadi. Kemudian Talha ada pada satu malam dia kata, dia bermimpi. Dia bermimpi melihat ketiga-tiga lelaki ini di dalam syurga. Kenapa mata saya berkelip-kelip? Okey. 3 lelaki ini dilihat oleh Talha berada dalam syurga. Dia mimpi. Jadi Talha kata apa? Dia nampak lelaki ni tiga-tiga dalam syurga. Namun lelaki yang ketiga dia berada di barisan yang paling depan. Lelaki yang ketiga tadi dia mati bagaimana, Muslimah? Dia meninggal dunia di atas katilnya. Ya, dia meninggal dunia di atas katilnya. Tetapi Talha kata dia lihat lelaki itu berada di barisan paling hadapan dalam syurga. Lelaki yang kedua yang meninggal dunia, dia berada di barisan, dia berada di belakang lelaki yang ketiga. Dan lelaki yang pertama mati syahid itu, dia berada di barisan yang paling akhir antara ketiga-tiga ini. Talha, dia hairan. Kenapa begitu? Kita tahu ya,
Orang yang mati syahid, kedudukannya Masya Allah tabarakallah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Memang Allah berikan syurga kepada mereka yang mati syahid. Ganjarannya besar. Jadi bagi Talha, seharusnya laki yang pertama dan kedua itu berada di barisan hadapan. Tapi kenapa pula laki pertama dan yang kedua ini malah berada di barisan kedua dan yang terakhir? Jadi dia jumpa pada Nabi SAW, dia jumpa dengan Nabi ni, dia cerita pada Nabi. Kan apa yang dia nampak dalam mimpi dia. Dan dia kata, hairan lah. Dia kata, saya hairan. Wahai Rasulullah, aku hairan. Kenapa aku nampak keadaannya begitu? Jadi apa kata Nabi SAW Muslimah? Nabi kata begini. Nabi jelaskan kepada Talha, wa ma ankarta min dhalik. Laisa ahadun afdala indallahi min mu'minin yu'ammaru fil Islam litasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi. Laki ketiga tadi, dia mati atas katilnya dan dia berada di barisan yang pertama dalam syurga. Kemudian laki yang kedua yang mati syahid, dia berada di belakang laki yang ketiga. Lalu kita ada laki yang pertama yang terlebih dahulu dia mati syahid daripada laki yang kedua dan ketiga itu tadi kan. Namun Talha nampak dia berada di belakang. Paling last sekali. Okay? Dan Nabi kata kepada Talha, apa yang kamu ingkari dari hal itu? Kenapa pelik sangat tu? Awak pelik nah lamu ni. Dekat awak lampau pelik nak sangat. Nabi kata, taklah Nabi tak cakap Kedah lah Muslimah. Itu saya je lah. Reka-reka tu kan. Nabi cakap bahasa Arab. Okay? Kenapa pelik sangat? Apa yang kamu pelik sangat tu kan? Nabi kata, Laisa ahadun afdala indallahi min mu'minin yu'ammaru fil Islam. Tidak ada seseorang pun yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang dipanjangkan umurnya dalam keadaan Islam kerana bacaan tasbih, takbir dan tahlilnya. Apa maksudnya? Kenapa lelaki yang ketiga itu berada di barisan yang paling hadapan? Kerana dia berpeluang untuk lebih beramal saleh. Kerana umurnya yang Allah panjangkan itu. Dia lebih banyak bertasbih, lebih banyak bertakbir, lebih banyak bertahlil. Tasbih maksudnya subhanallah. Takbir maksudnya Allahu Akbar. Tahlil ialah zikir kita la ilaha illallah. Dan juga laki itu banyak berpeluang untuk solat malam, berpuasa, bersedekah pada usianya yang berbaki. Temannya yang dua orang sudah meninggal dunia. Tetapi kenapa dia berada di barisan hadapan? Kerana usia yang Allah panjangkan pada dia, dia peruntukkan untuk beramal soleh. Itu sebabnya di kedua hadis yang sebelumnya yang saya sebutkan tadi, kenapa Nabi kata yang paling baik di antara kita, yang paling baik, yang paling panjang umurnya. Kerana dikuatkan pada hadis yang riwayat Imam Muslim itu tadi, kerana kita ni Allah berikan kebaikan untuk kita beramal soleh. Sebagaimana lelaki yang ketiga dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini. Jelas bukan kepada kita kenapa usia kita ini tidak boleh kita sia-siakan. Ya, kita kan birthday, kita sambut usia kita meningkat. Ya, bukan semata-mata kita happy birthday to you, Allah selamatkan kamu. Bukan itu Muslimah. Kan kita happy anak kita berikan present, anak kita belikan handbag LV kau. Bukan main lagi kan, cik-cik kan. Anak kita gaji besar belikan itu, belikan ini. Bukan semata-mata itu Muslimah. Ya, sampai kadang-kadang ada antara kita yang merajuk anak tak ucap happy birthday, anak tak berikan present ke apa kan, birthday kita, pasal anak kita. Kita bukan harapkan semua ini bila bertambah usia kita. Tetapi kesyukuran kita ni Muslimah kerana Allah berikan kepada kita dengan penambahan usia untuk kita beramal saleh itu tadi. Supaya apa? Kita jadi insan, kita jadi Muslimah yang lebih baik. Yang sentiasa memperbaiki amal kita agar kita dapat masuk ke dalam syurga Allah dalam keadaan yang terbaik. Itu sebenarnya kenapa Allah panjangkan usia kita. Bukan untuk kita lebih banyak enjoy, lebih banyak lalai, lupakan Allah. Bukan itu tujuannya. Sebab itu di sini, apa kata Imam Ibnul Qayyim pada perenggan yang berikutnya? Dia kata begini, jika tidak demikian,
Jika tidak demikian, kalau bukan begitu keadaan kita yang bila semakin bertambah usia kita, semakin bertambah keimanan kita, semakin kuat amal soleh kita, semakin kuat lagi kebaikan diri kita, semakin kita jadi seorang muslimah yang baik. Kalau bukan itu jadinya kita, dia kata apa? Maka kematian adalah lebih baik matilah macam tu. Maaf ya kalau ayatnya kasar di sini sebab itu yang diucapkan oleh beliau. Kematian itu lebih baik bagi dia. Kalau bukan begitu keadaan diri kita. Ya, yang mana dia kata kerana kematian hanya memberikan rasa sakit hingga batas-batas tertentu. Lain halnya dengan dosa-dosa dan celah yang menyertai umur yang panjang. Kalau kita semakin banyak usia kita, semakin panjang usia kita, tapi semakin banyak dosa kita. Semakin banyak kita buat perkara-perkara yang jahat, kan? Semakin kita ni menzalimi anak kita, ya. Saya tak nafikan muslimah. Kadang-kadang semakin tua, semakin teruk perangai kita ni muslimah. Saya guna perkataan teruknya. Kadang-kadang kita pelik, ustazah, kan ada kadang-kadang orang ngadu kat saya, ustazah, ya Allah, saya tak tahulah nak cakap apa. Makin tua, makin ya Allah, makin jahat. Makin tak tahu, makin busuk ni hati dia ni. Semakin dahsyat. Walhal anak sendiri tau. Dengan anak sendiri kan makin jahat dia tu. Dengan menantu sendiri, dengan cucu sendiri, tak tahu kenapa, tak tahu nak jadi manusia jenis apa dah dia tu. Ada orang yang begitu muslimah. Ya ada orang yang begitu. Makin teruk dengan suami, makin teruk dengan mak ayah, dengan kawan-kawan, makin teruk perangainya. Ada orang yang begitu. Sampai ada orang tanya pasal ni, Ustazah boleh tak kalau saya nak doakan orang tu biar dia cepat mati supaya dia ni tak dapat buat dosa, sebab kita ni banyak sangat terima kejahatan daripada dia. Doa yang baik-baik sajalah ya muslimah. Nampak tak tu? Kita kalau buat perkara yang jahat, makin kita berusia, orang di sekitar kita tak suka dengan kita ni muslimah. Sedangkan kita nak semakin kita tua, kan, semakin kita ni mendapat tempat disayangi di hati orang yang ada di sekitar kita. Itu yang kita hendak. Tapi jangan kita semakin tua, tapi kita semakin orang benci pada diri kita. Allah berikan kepada kita dengan usia yang panjang untuk menjadi seorang muslimah yang lebih baik, ibu yang lebih salehah, isteri yang lebih salehah, kan ibu mertua yang lebih salehah, kan nenek yang salehah. Itu sebenarnya bukan jadi yang banyak rewel lah. Saya kena guna bahasa lah ya. Yang banyak rewel, banyak kerena, itu sikit, mulutnya jahat, kan suka menyindir. Itu bukan tujuannya kenapa Allah menuakan kita. Saya guna perkataan tu ya. Kenapa Allah menuakan kita, itu bukan tujuannya. Tapi untuk kita jadi seorang muslimah yang lebih baik, yang lebih memberi manfaat kepada orang di sekitar kita. Sebab itu jangan lupa, dalam hadis yang lain, apa kata Nabi? Kita ni kalau tua, kemudian makin banyak dosa, buat perkara-perkara yang lebih dahsyat. Nabi kata apa? Ada 3 golongan yang Allah tak lihat mereka di hari kiamat. Ya, thalathatun la yukallimuhumullah. Ada 3 golongan yang Allah tak berbicara pada dia. Wala yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tak bersihkan dia. Ya, Allah tak bersihkan dia. Dan Allah wala yanzuru ilaihim, dan Allah tak lihat dia. Walahum azabun alim, bahkan mereka itu Allah berikan kepada dia dengan azab yang pedih. Siapa mereka? Pertama sekali Nabi sebut syaikhun zanin, orang yang sudah tua tetapi dia berzina. Maknanya tua tapi buat perkara maksiat. Ya, tua tapi berzina. Nabi sebutkan ini. Walaupun kita katakan maksiat yang Nabi sebutkan itu fokus kepada zina, tapi kita nak kata dia adalah orang yang tua melakukan kemaksiatan. Sebagai peringatan pada diri kita, jangan kita semakin tua, ya Allah, semakin kita ni teruk, semakin kita ni tinggalkan Allah. Bukan begitu keadaan kita. Ya. Kemudian ada yang kedua, kalau boleh saya sambung, mungkin ada yang di kalangan kita ingin catat ya di situ tentang 3 golongan yang Allah tak berbicara dengannya, yang Allah tak bersihkan, yang Allah tak lihat ya, bahkan Allah berikan azab yang pedih. Yang kedua ialah
seorang pemimpin, tapi walaupun dia pemimpin tetapi dia banyak bohong. Ya. Jadi seorang ketua tapi banyak bohong. Kemudian yang ketiga ialah orang yang miskin tetapi dia sombong. Ini 3 orang yang mana Allah tak berbicara, Allah tak bersihkan dosa-dosa mereka. Maknanya memang out lah dia, out. Allah memang tak buat apa dah dengan dia. Allah biarkan lah. Itu maksudnya Allah biarkan sahaja. Dan Allah tak lihat mereka. Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan kepada mereka dengan azab yang pedih. Jadi kita ingat sekarang ni dah tua. Kita nak buat apa dengan usia tua kita? Ya, 38 tu tua Muslimah. Walaupun nampak muda, kan? Macam Ustazah. Saya selalu rasa diri saya tua. Kita sentiasa rasa diri kita tua kerana rasa yang sedemikian itu bagus. Kerana ia mengingatkan kita pada kematian. Ia mengingatkan kepada kita bahawa kita ni tak kekal lama. Orang yang mana dia asyik ingat dia muda ni dia bahaya Muslimah. Bahaya. Kenapa? Di sini Nabi kata gini. Orang yang mana dia ni dah tua. Tapi dia masih lagi rasa diri dia muda kan. Masih lagi tak ingat kematian, akan ada 2 perkara yang menimpa pada diri dia. Ya, akan ada 2 perkara yang menimpa pada diri dia. Iaitu al-hirsu alal mali wal hirsu alal umuri. Setiap manusia pasti akan menjadi tua, namun jiwanya tetap muda mengenai 2 perkara. Kita ni akan rasa muda pada 2 perkara, maknanya kita ni tak sedar dirilah untuk 2 perkara ini. Iaitu asyik nak fikir tentang harta, asyik nak fikir tentang umur kita yang panjang. Tak ingat matilah maksudnya. Ya, kita nak kata di sini. Dia tak ingat kematian. Jadi sebab itu, bila kita ini dah mencapai pada usia yang tua, semakin lama meningkat usia kita ini, 2 perkara tadi jangan kita mudakan. Faham ya maksud saya? Jangan kita mudakan. Maknanya tak salah Muslimah, saya kata tak salah. Makin kita tua kita nak cari harta, tak salah. Tapi kena ingat, bateri kita dah nak habis. Ya, bateri kita dah nak habis tu. Ada tinggal 1 bar je. Ada tinggal 1 bar saja yang kita ada untuk kita selamatkan beramal soleh. Tapi kalau dengan 1 bar tu sahaja, bateri yang kita ada tu tadi kan, yang tinggal baki 1 je tu. Kita sibuk nak kejar harta hingga tak ingat amalan ibadah, ambil rasuah, makan riba, berbohong, buat perkara-perkara yang jahat demi harta. Ingat lagi diri ni masih muda, tak ingat kematian yang menyebabkan kita ni buat banyak kejahatan pada orang lain. Sayang sangat-sangat. Kenapa saya kata sayang sangat-sangat? Sebab kita tak rebut peluang yang Allah berikan. Dan kita hanyut dalam keadaan yang mana kita rasa kita masih lagi ada banyak masa untuk kita bertaubat dan beramal soleh. Sedangkan masa itu sebenarnya tak ada. Dia tak cukup untuk kita. Sekarang ni pun yang Muslimah kita kata, oh saya kadang-kadang fikir bangun subuh, lepas tu kita banyak benda. Lepas bangun subuh kelang kabut untuk kuliah dan sebagainya, sampailah ke malam. Masa kita habis begitu sahaja. Entah tiba-tiba dah hari Ahad benda tak kadang kita rasakan, pendek cepat tiba-tiba dah next week, tiba-tiba dah gitu, tiba-tiba semua tiba-tiba mati. Macam itulah keadaannya. Jadi sebelum tiba-tiba kita mati, kita ni ya Muslimah, usaha untuk amal soleh kita. Usaha untuk amal soleh kita. Sebab itu, lihat ya di sini, pada muka surat kita yang ke-125. Lihat di situ, di atas perenggan kita yang atas sekali. Umur yang panjang akan menjadi sesuatu yang baik dan bermanfaat apabila dipergunakan untuk merenungi, memperbaiki, memanfaatkannya dengan amal soleh. Itu dah banyak kali tadi saya ulang dah. Ya.
dan mengisinya dengan taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Bila kita ada umur yang panjang itu tadi. Itu tugas kita. Untuk memperbanyakkan amal soleh dan taubat nasuha. Itu taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang mana kita dah bertaubat, kita tak nak ulang lagi perbuatan-perbuatan dosa kita. Begitu keadaannya. Ya, dan seperti itulah yang disiratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini didatangkan kepada kita dengan surah Fatir ayat yang ke-37. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang hendak berfikir. Allah panjangkan usia kita untuk orang yang berfikir bagi orang yang hendak berfikir. Fikir tentang apa? Kenapa Allah panjangkan usia kita supaya kita lebih banyak masa untuk beramal soleh dan bertaubat yang sebanyak-banyaknya kepada Allah. Ya, oleh kerana itu siapa yang diberi umur panjang tetapi tidak dipergunakan untuk memperbaiki kekurangannya, menutupi kekeliruannya dan mengisi sisa usianya dengan perbuatan-perbuatan yang akan menghidupkan hatinya, ya, perbuatan-perbuatan yang akan menghidupkan hati kita ini dan mendatangkan kenikmatan yang abadi. Kenikmatan abadi itu maksudnya syurga Allah. Maka tidak ada lagi kebaikan dalam kehidupannya di dunia. Rugi kita ni maksud dia. Bila Allah panjangkan usia kita, tapi kita tak gunakan usia yang kita ada untuk rebut peluang kita, menghidupkan hati kita dengan beramal soleh, berzikir kepada Allah, bersedekah sebanyak-banyaknya, buat baik kepada semua orang yang ada di sekitar kita, terutamanya kedua ibu bapa kita bila mereka masih hidup. Kalau kita seorang isteri, kita berusaha untuk jadi isteri yang salehah. Kita seorang ibu, kita berusaha untuk jadi ibu yang terbaik, didik anak-anak kita dengan hal-hal yang baik. Kita gunakan usia yang ada itu tadi untuk menghidupkan hati kita dengan amal soleh. Dan juga apa tadi? Untuk mendatangkan kenikmatan yang abadi, iaitu mengejar akhirat, mengejar syurga Allah. Itu tujuannya kenapa Allah panjangkan usia kita. Dan inilah sifat orang yang cerdas. Kan? Sebab itu dia highlightkan untuk topik kita pada pagi ini. Orang yang mana dia itu bijak. Maka orang yang bijak, dia akan gunakan usianya untuk perkara-perkara yang bijak. Kerana insan yang bijak, dia mengetahui bahawasanya usia ini, umurnya adalah perkara yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah untuknya di hari kiamat. Ya, di hari kiamat Allah akan pertanggungjawabkan tentang usia kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi Muslimah? Nabi kata begini, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Dua kaki kita sebagai seorang hamba di hari kiamat, dia tidak akan beranjak. Dia tidak akan bergerak. Hatta yus'ala, sehingga ditanyakan kepada dia. Apa yang akan Allah tanyakan kepada kita? Ini adalah perkara yang akan Allah minta untuk kita bertanggungjawab. Nabi sebutkan tentang beberapa perkara ini, iaitu an umurihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'ala, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima ablah. Apa perkara itu? Nabi kata gini, kaki kita di hari kiamat, ya muslimah, tidak akan beranjak sehingga Allah tanya kepada kita tentang 4 perkara ini. Pertama, dia berkaitan dengan perbincangan kita pada pagi ini, iaitu umur kita. Allah akan tanya tentang umur kita. Kita habiskan untuk apa muslimah umur kita? Kita nak jawab apa pada Allah? Sekarang ini,
perlu kita fikirkan. Nanti hari kiamat Allah tanya saya, aku beri kau umur daripada sekian hingga ke sekian, dihabiskan untuk apa? Allah tanya pada kita, kita nak jawab apa? Pandai-pandailah ya. Masing-masing tahu kita ni habiskan umur kita ni untuk apa. Sebab umur ini amanah. Ya, umur ini amanah Allah berikan untuk kita. Sebab itu jangan sia-siakan, jangan buat perkara-perkara yang tak berfaedah. Jangan habiskan usia kita dengki pada orang lain. Jangan habiskan usia kita untuk mengkhianati orang lain. Jangan habiskan usia kita sepanjang hayat kita ini untuk menzalimi orang lain. Ia adalah perkara yang tidak berfaedah. Adakah nanti Allah tanya pada kita, umur buat apa? Oh, saya zalimi Ustazah Sakinah. Allah nak jawab gitu ke? Oh, jawapan yang sia-sia. Ya, jawapan yang sia-sia itu. Kemudian Allah tanya pada kita tentang ilmu kita. Kita sekarang ada ilmu muslimah. Kita buat apa dengan ilmu kita? Kita amalkan bagaimana ilmu yang kita miliki? Kita belajar setiap hari. Kan kita ikuti kuliah-kuliah di masjid-masjid kita, di Masjid Darul Ghufran. Mungkinlah kita di kalangan muslimah daripada hari Isnin kan, kita ikuti kuliah Ustaz Mahfuz, semalam kita ikuti kuliah Ustaz Nafis, semalam hari Selasa kita ikuti kuliah Ustazah Kalsum, kemudian kita ikuti, tanyalah lagi Ustaz Jamaluddin, malam kita ikuti kuliah Ustazah Syamim, pagi ini kita ikuti kuliah saya, malam nanti kita ikuti kuliah Dr. Ustaz Aziz, tak saya. Sampai ke hari Ahad kita ikuti kuliah ni muslimah, kita buat apa dengan ilmu kita? Yang dah kita belajar tadi, apa yang kita buat? Adakah kita hanya dengar? Oh bagus soalan tu cakap Allah terkesan pada jiwa aku, ya Allah, ya Tuhanku. Adakah hanya ia terkesan pada jiwa semata-mata? Tapi bagaimana kita mengamalkan apa yang mengesankan jiwa kita itu muslimah? Yang akan kita bawa hingga ke hari kiamat. Bagaimana kita mengamalkan ilmu itu? Kalau setiap hari kita dengar ilmu kan yang mana ia mengajar diri kita menjadi seorang muslimah yang baik, seharusnya kita jadi seorang muslimah yang baik. Just sedemikian. Bukan makin banyak belajar, ya Allah, makin banyak teruk perangai, ya Allah, ya Tuhanku. Dia tu pergi kuliah Ustazah Sakinah tapi teruk perangai dia. Jangan sebut nama saya macam gitu. Teruk dia. Ustazah Sakinah tu ajar apa tak berkesan dekat Ustazah Sakinah tu ajar. Ini orang salahkan guru masalahnya nanti. Belajar masuk kelas Ustazah Sakinah daripada hari Isnin sampai hari Ahad tapi tak jadi pun macam Ustazah Sakinah. Taklah saya kata saya baik kan. Maknanya tak jadilah sebagaimana yang Ustazah Sakinah itu ajar. So kita tak nak sedemikian. Sebab itu di sini ilmu yang kita ada Allah akan tanya untuk apa kita amalkan. Ya, kemudian Allah tanya tentang harta kita muslimah. Kita dapat daripada mana, sumbernya, halal ke tidak, kan? Allah tanya daripada mana kita dapatkan dan untuk apa kita belanjakan harta kita. Adakah kita boroskan harta kita itu, kita buat satu benda yang tak berfaedah dengan harta kita, kita infakkan ke mana, kita sedekah ke tidak, kan? Kita buat penau ke tak pada Masjid Darul Ghufran. Itu semua Allah tanya dah. Allah tanya kita buat apa dengan harta kita ni. So di sini Allah akan tanya setiap sesuatu yang kita miliki maknanya. Sehingga Nabi kata apa? Badan kita, tubuh badan kita gunakan untuk apa? Tubuh badan kita ini kita gunakan untuk apa muslimah? Wajah kita yang cantik, pipi kita yang gebu, mata kita yang besar, hidung kita yang mancung contohnya. Kan? Lidah kita, telinga kita, tangan jari jemari kita, kedua kaki kita buat apa? Ia adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Tubuh badan kita ini, Allah akan tanya, digunakan untuk apa? Jari jemari, guna untuk apa? Adakah kita guna untuk bash orang lain di Facebook kita, di IG kita? Adakah kita guna jari jemari kita ni untuk komen benda-benda yang negatif di Facebook kita, WhatsApp benda-benda yang tak baik, mengumpat, memfitnah? Allah akan tanya. Lidah kita ini muslimah, Allah akan tanya buat apa dengan lidah? Telinganya dengar apa?
Kan matanya lihat apa, kaki kita buat apa dengan kaki kita, pergi ke mana? Pergi kelab dandut ke? Tak adalah Ustaz kuliah Ustaz Sakinah tak ada pergi kelab dandut kan. Aduh ke pergi kelab dandut. Cik, ni. Joget ke cik? Tak tahulah kan kalau ada kan. Lagi kelab dandut ke apa. Kaki kita ni buat apa? Ya. Apa yang kita lakukan pada seluruh badan kita ini, Allah akan tanya. Maknanya begini muslimah. Tidak ada satu pun yang akan terlepas untuk dipertanyakan pada diri kita ini. Sehinggalah kepada urusan umur kita. Ramai orang yang lupa tentang umur tu tadi. Kan? Ramai orang rasa, nanti Allah tanya pasal harta kita Allah tanya pasal amalan kita Allah tanya pasal tentang tubuh badan kita. Itu benda-benda yang nampak. Allah tanya pasal ilmu kita. Tapi ramai orang lupa tentang umur. Ya, ramai orang lupa tentang umur. Makanya begini, ya, seorang muslimah yang bijak, seorang muslimah yang mana dia berilmu, usia yang dia ada, dia akan peruntukkan kepada hal-hal yang memberi manfaat untuk dirinya. Tidak kira dalam urusan dunianya ataupun akhiratnya. Kerana dia tahu, semakin bertambah usia yang Allah berikan kepada dia, ia adalah satu peluang dan ruang untuk dia buat perkara-perkara yang baik. Muhasabah untuk diri dia, bertaubat banyak-banyak kepada Allah agar dia dapat kecapi sesuatu yang lebih kekal abadi untuk diri dia, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah ya kita muslimah ya, menjadi peringatan untuk diri saya juga. Ya, walaupun wajah Saza nampak muda tapi usianya tua ni kan. Ya sama-sama untuk saya. Ya, saya tidak fokuskan kuliah kita, perbincangan kita pada pagi ni untuk cik-cik yang umur 60, 70 ke atas, tidak. Tapi semua peringkat usia. Apapun status kita, ya, apapun usia kita, ia takkan terlepas daripada perbincangan kita pada pagi ini. Sebagai insan yang sentiasa setiap hari perlu banyak mempertingkatkan amalan ibadahnya. Kerana kita tahu usia yang Allah berikan, ia adalah usia yang boleh memberi manfaat untuk kita agar kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Ya, ada apa-apa soalan yang ingin diajukan, dipersilakan. Mungkin saya boleh ambil satu sahaja soalan. Kita dah nak dekat 12.30 ni ya. Ada soalan? Sekejap ya, bagi Ustazah minum air. Ya, apa soalan? Ada soalan ke? Semuanya Assalamualaikum, salam rindu. InsyaAllah mantap keimanan bila berusia, insyaAllah ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Ustazah ya, kasih diterima ya. Kak Noridah, Cik lah panggil Cik ya. Kelas hari ni untuk kita yang nak masuk 6 series. 6 series, okey lah, boleh saya faham, perbaiki diri. Ya mudah-mudahan. Terima kasih ya, semua ucapkan terima kasih. Peringatan yang sungguh, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ya, kasih diterima ya semuanya. Untuk yang muslimah, kasih anda saya terima. Untuk yang lelaki, sama-sama sahaja. Okey, so kalau saya rasa tidak ada soalan-soalan untuk diajukan kepada saya, okey, mungkin kita boleh bersurai untuk pagi ini perbincangannya. Terima kasih bagi pihak saya dan juga bagi pihak masjid kerana sudi untuk mengikuti kuliah yang dianjurkan oleh pihak Masjid Darul Ghufran. Saya doakan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kelapangan masa dan juga kesihatan untuk kita bertemu di minggu akan datang di masa yang sama dan juga di tempat yang sama, iaitu di ruangan FB Masjid Darul Ghufran. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.